Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Norizan binti Osman dari SK Alupongsu Bagan Serai Perak, iaitu peserta dari daerah Krian. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai yang telah membimbing saya sepanjang pembudayaan kajian tindakan ini dijalankan, iaitu Puan Siti Syakilah Nirmala binti Abdullah, Pegawai SISC Plus PPD Krian. Isu kajian saya adalah di mana ramai murid tahun 4 menghadapi masalah dan tidak dapat menambah dan menolak pecahan yang melibatkan penyebut hingga 10 selepas PDPR pandemik COVID-19. Baik, berdasarkan isu dan masalah yang saya dapati tadi, saya telah menjalankan 5 pemerhatian berdasarkan isu tersebut. Kemudian, saya telah membuat refleksi berdasarkan inquiry kendiri dan berdasarkan itu saya telah membina banyak soalan untuk melaksanakan refleksi saya. Seterusnya, saya membuat perancangan di mana saya telah menetapkan sasaran, objektif, intervensi yang akan saya gunakan dan juga indikator kejayaan berdasarkan beberapa ujian yang telah saya jalankan. Seterusnya, saya akan meneruskan tindakan di mana saya akan melaksanakan intervensi berdasarkan tempoh masa tertentu dan juga saya akan menggunakan beberapa alat untuk mengumpul data, membuat analisis dan sekiranya kajian tindakan saya ini tidak berjaya, saya perlu fikirkan apa yang akan saya laksanakan selepas proses tersebut. Baik, rujukan saya adalah di SKP tahun 4 di mana bidangnya adalah pecahan, perpuluhan dan peratus. Standard kandungannya adalah 2.1 iaitu pecahan dan standard pembelajaran puna adalah 2.1.2 menambah hingga 3 nombor melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur. 2.1.3 penolakan pecahan, menolak sebarang 2 nombor melibatkan nombor bulat dan nombor bercampur. Baik, ada 5 pemerhatian yang telah saya jalankan terhadap murid-murid saya. Yang pertama, tidak mahir, di mana murid tidak mahir dalam menambah dan menolak pecahan. Yang kedua, tidak tahu menukar penyebut. Murid tidak tahu cara yang betul untuk menyamakan penyebut sebelum menambah dan menolak pecahan. Yang ketiga, murid tidak fokus, hilang tumpuan, di mana murid tidak aktif, tidak fokus, mengelamun, buat kerja lain semasa pengajaran guru. Yang keempat, pemerhatian saya yang keempat adalah kurang motivasi. Setelah sekolah dibuka dan selepas berlangsungnya PDPR, murid saya menunjukkan sikap kurang bermotivasi semasa PDPC matematik dijalankan di dalam kelas. Dan seterusnya, pemerhatian saya yang kelima, murid hilang minat. Murid hilang minat ketika belajar, terutamanya topik pecahan. Baik, berdasarkan pemerhatian yang telah saya lakukan tadi, saya telah membuat refleksi kendiri di mana pemerhatian saya yang pertama, murid menghadapi masalah dan tidak menguasai kemahiran menambah dan menolak pecahan dengan betul. Saya telah membuat refleksi di mana apakah latar belakang murid ini. Saya dapati murid-murid ini mempunyai tahap pencapaian berbeza. Ada yang baik, ada yang sederhana dan lemah dalam subjek matematik. Kemudian saya dapati murid ini tidak menguasai asas tambah dan tolak pecahan dengan betul, terutamanya melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Baik, refleksi saya seterusnya, murid tidak tahu menyamakan penyebut sebelum menambah dan menolak pecahan. Murid saya keliru untuk menambah. Malah mereka menggunakan kaedah menambah sama seperti menambah nombor bulat di mana menambah pengangka dan pengangka, penyebut dan penyebut. Seterusnya, murid saya tidak dapat mengecilkan pecahan dalam bentuk yang termudah. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Adakah saya yang bermasalah atau murid saya yang bermasalah? Okey, berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan dalam keadaan ini, murid yang bermasalah kerana ada di antara mereka tidak menguasai sifir. Kerap tidak hadir semasa pandemik COVID-19 melanda.
Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah juga tidak sesuai untuk pembelajaran terutamanya subjek matematik. Dan juga di situ saya dapati ada murid saya yang berkongsi peranti. Tidak ada talian internet menyebabkan mereka tidak menyertai PDPR. Seterusnya, pemerhatian saya yang kedua, murid tidak tahu menyamakan penyebut ketika menambah dan menolak pecahan yang tidak sama penyebut. Mengapakah kaedah yang digunakan sebelum ini dalam kelas tidak berjaya? Setelah refleksi yang saya lakukan, yang pertama, kaedah yang saya gunakan adalah kaedah darab silang. Saya dapati murid saya keliru dari segi pergerakan penyebut dan pengangka yang perlu didarabkan, dan kemudian mereka juga keliru untuk mendarab dan meletakkan penyebut yang sama. Kaedah kedua yang saya jalankan, kaedah samakan penyebut. Murid saya sering membuat kesilapan semasa mendarab. Mereka keliru, hanya menyamakan penyebut tetapi tidak mendarab pula dengan pengangka. Akibatnya, mereka menghadapi masalah dalam menambah dan menolak pecahan. Yang seterusnya, saya menjalankan juga kaedah garis nombor. Tetapi murid saya mengalami kekeliruan juga. Kaedah ini hanya mudah digunakan untuk menambah dan menolak pecahan yang sama penyebut sahaja. Jika penyebut berbeza, murid perlu menukar penyebut. Ini menyebabkan murid saya amat keliru. Seterusnya, kaedah gambar rajah. Murid sering membuat kesilapan semasa melukis gambar rajah dengan betul, terutamanya melibatkan pecahan yang lebih besar, iaitu nombor bercampur dan juga pecahan penyebut yang berbeza. Saya dapati sebagai seorang guru juga, saya terlalu cepat untuk menghabiskan silibus dan tidak cukup masa untuk fokus dalam tajuk pecahan saja tanpa memikirkan masalah murid. Oleh itu, apakah yang perlu saya buat supaya murid saya lebih faham? Saya menganggap semua murid saya sama, sedangkan tahap penguasaan mereka adalah berbeza. Kemudian saya dapati saya juga tidak mendedahkan murid-murid saya dengan aktiviti hands-on disebabkan situasi pandemik COVID-19. Hanya sekadar teori sahaja. Saya hanya memberikan dan berkongsi video untuk murid saya memahami. Seterusnya, saya merujuk kepada SISC Plus kerana mereka lebih pakar dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pedagogi dan kepelbagaian kaedah untuk mengatasi masalah ini. Untuk itu, saya perlu mencari bahan bacaan dan mengkaji kaedah mana yang sesuai dengan kemampuan murid saya sebagai pengetahuan mereka untuk mengatasi masalah murid saya yang tidak menguasai mata pelajaran ini. Pemerhatian saya yang ketiga, murid hilang fokus dan hilang tumpuan terhadap pengajaran guru. Mengapa? Murid tidak tahu menambah dan menolak dengan betul. Jawapan yang diberi sering salah. Murid langsung tak faham dan sering dimarahi oleh guru. Untuk itu, saya perlu mencari bahan bacaan dan mengkaji kaedah yang bersesuaian dengan kemampuan murid saya. Saya perlu mempelbagaikan lagi kaedah hands-on atau projek secara berulang kali. Pemerhatian saya yang keempat, murid kurang bermotivasi dalam sesi pembelajaran dalam kelas, terutamanya selepas sekolah dibuka akibat pandemik COVID-19. Berdasarkan refleksi yang saya lihat, terlalu lama murid berada di rumah disebabkan cuti pandemik COVID-19 sebelum ini dan mereka banyak terdedah kepada gadget semata-mata, hanya merujuk buku teks dan tidak mengulang kaji pelajaran. Kekangan pembelajaran secara bersemuka dari tahun 2020 dan 2021 akibat pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah memberi impak kepada murid untuk belajar topik pecahan yang sepatutnya mereka kuasai sejak dari tahun 3 lagi. Dan pemerhatian saya yang terakhir, iaitu yang kelima, murid menunjukkan kurang minat semasa belajar matematik bersama guru.
Kenapa saya sebagai seorang guru tidak berjaya menarik minat murid saya? Kerana saya merasakan kaedah pengajaran saya yang kurang menarik, iaitu chalk and talk sahaja. Dan saya hanya menekankan murid supaya menghafal dan mendarab semata-mata untuk menolak dan menambah pecahan. Untuk itu, saya perlu menghasilkan dan menggunakan BBM yang bersifat maujud, menarik, berwarna-warni untuk menarik minat saya belajar matematik. Saya juga perlu peka dengan persekitaran murid saya di mana murid ingin suasana yang kondusif dan aktif dalam pengajaran di dalam kelas. Baik, seterusnya, saya telah merancang di mana sasaran saya adalah murid tahun 4 Al-Biruni, di mana seramai 15 orang murid telah dipilih dalam kajian ini. Murid-murid ini terdiri daripada latar belakang akademik yang sederhana dan lemah. Objektif kajian saya yang pertama, menilai keberkesanan penggunaan kit bijak pecahan dalam meningkatkan kemahiran murid dalam penambahan dan penolakan pecahan yang sama penyebut dan tidak sama penyebut. Seterusnya, mengkaji keberkesanan penggunaan kit bijak pecahan dalam meningkatkan iklim pengajaran yang aktif di kalangan murid sekolah rendah. Seterusnya, mengkaji keberkesanan penggunaan kit bijak pecahan dalam pembelajaran di bilik darjah dan PDPR sekiranya pandemik COVID-19 berlarutan dan mengambil masa yang agak lama lagi. Baik, pelaksanaan. Saya telah menjalankan beberapa proses sepanjang kajian tindakan ini. Yang pertama, saya telah menjalankan soal selidik di mana saya telah menemu bual murid-murid yang terlibat. Seterusnya, saya menjalankan ujian pra untuk mengenal pasti di manakah kelemahan dan masalah murid. Seterusnya, saya akan membuat analisis dan menjalankan intervensi di mana saya menggunakan kit bijak pecahan ini. Dan selepas kit bijak pecahan ini digunakan selama lebih kurang 4 minggu, saya akan menjalankan ujian POS. Setelah analisis dijalankan, saya juga akan mengadakan sesi temu bual dan juga soal selidik untuk melihat perubahan tingkah laku murid. Tindakan seterusnya, di mana kajian tindakan ini saya jalankan selama 6 minggu dan juga saya telah memberikan 5 set lembaran kerja untuk murid jawab, iaitu dikenali sebagai ujian pra. Kemudian saya akan menjalankan intervensi selama 5 hari di mana saya akan membimbing murid-murid saya menambah dan menolak pecahan yang penyebutnya sehingga 10 menggunakan kit bijak pecahan ini. Pada pertemuan pertama, kemahiran menambah pecahan yang sama penyebut diajar. Pertemuan kedua pula, diajar menambah pecahan yang tidak sama penyebut. Pertemuan ketiga pula, diajar menolak pecahan yang sama penyebut dan seterusnya pertemuan keempat juga saya akan mengajar murid bagaimana menolak pecahan yang tidak sama penyebut dan yang akhir sekali, murid akan dibimbing menambah dan menolak kedua-duanya sekali. Sepanjang proses ini dijalankan, iaitu sepanjang saya menggunakan kit pecahan Triple M ini, murid-murid dapat menambah dan menolak pecahan dengan cara mudah. Tidak perlu hafalan, hanya menggunakan alat iaitu kit bijak pecahan. Ujian POS pula diberi selepas seminggu intervensi ini dijalankan. Di mana ujian POS ini saya menggunakan set soalan yang sama kepada murid. Selepas seminggu, murid-murid ini saya akan panggil semula untuk sesi temu bual. Sepanjang proses ini dijalankan, perubahan tingkah laku murid juga dinilai. Semuanya saya akan kumpul dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Baik, berdasarkan ujian pra dan ujian POS yang dijalankan, didapati berlaku peningkatan dalam pencapaian murid-murid saya.
ada 10 orang murid yang telah mencapai 100% markah dalam ujian POS berbanding dalam ujian pra hanya 2 orang sahaja daripada 15 orang murid yang telah saya jalankan kajian tindakan ini. Rata-rata murid mendapat markah melebihi 70%. Satu pencapaian yang sangat membanggakan saya sebagai seorang guru. Daripada temu bual yang dijalankan juga didapati 100% murid saya setuju kit pecahan ini sangat mudah, menarik, berwarna-warni dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Murid-murid saya juga positif semasa intervensi dijalankan. Mereka sentiasa berlumba-lumba dan ingin mencuba menggunakan kit bijak pecahan ini. Baik, saya telah menggunakan beberapa alat untuk mengumpul data seperti gambar, bahan sokongan, hasil kerja murid, rakaman video dan juga borang soal sidik serta senarai semak. Ini adalah ujian set soalan yang telah saya gunakan untuk ujian 1 iaitu ujian pra di mana saya telah memberikan kepada murid saya beberapa set soalan untuk dijawab. Seterusnya, saya menggunakan set yang sama juga untuk diberi kepada murid selepas intervensi dijalankan dan ini dikenali sebagai ujian POS. Dari sini saya akan membuat analisa dapatan dan analisa dapatan diperolehi menunjukkan bahawa kesemua murid saya telah berjaya meningkatkan kemahiran mereka dalam menambah dan menolak pecahan menggunakan kit bijak pecahan ini. Baik, saya juga menjalankan kod perubahan tingkah laku murid. Saya telah menyediakan 10 kod perubahan tingkah laku murid di mana setiap tingkah laku tersebut menunjukkan sikap yang negatif yang sering berlaku semasa pembelajaran saya bersama mereka. Kemudian, sebelum kit pecahan ini digunakan, saya mendapati ramai murid yang mempunyai sikap yang negatif semasa kelas matematik dijalankan. Ada di antara murid ini mempunyai 9 tingkah laku yang negatif. Antaranya ialah tidak mahu mendengar apa yang disampaikan oleh guru, tidak mahu membuat kerja sekolah dan suka mengganggu kawan. Tetapi selepas kit bijak pecahan ini digunakan, didapati ramai di kalangan murid-murid ini berjaya menghilangkan tingkah laku yang negatif semasa pembelajaran matematik dijalankan. Baik, seterusnya ini adalah gambar di mana sepanjang proses saya menjalankan kajian tindakan ini menggunakan kit bijak pecahan, di mana murid-murid akan dapat merasai sendiri proses menambah dan menolak pecahan tanpa teori, tanpa hafalan. Mereka akan menggerakkan sendiri alat-alat yang diberi dengan pengalaman mereka sendiri. Baik, berdasarkan apa yang saya telah buat tadi, saya telah membuat refleksi kendiri. Adakah kaedah yang digunakan ini menarik minat murid saya? Adakah BBM yang saya sediakan tadi mengubah persepsi murid saya? Adakah BBM ini berjaya meningkatkan motivasi murid saya untuk belajar matematik di sekolah bahkan di rumah? Adakah BBM ini sesuai digunakan di kelas semasa tiada guru atau di rumah? Adakah guru berpuas hati dengan kajian tindakan ini? Apakah penambahbaikan yang boleh dijalankan? Baik, berdasarkan apa yang telah saya jalankan, berdasarkan analisis yang saya perolehi, sebagai seorang guru, saya sangat berpuas hati kerana masalah murid saya menambah dan menolak pecahan telah dapat diatasi dengan mudah.
Ini sekaligus telah berjaya mengurangkan persepsi murid saya yang mengatakan matematik itu susah, tidak minat, sukar, tak menarik, membosankan. Sebagai seorang guru, saya akan sentiasa membuat penambahbaikan pada masa akan datang di mana saya akan memperluaskan lagi penggunaan alat ini dalam operasi darab dan bahagi pecahan pula. Harapan saya, kajian ini dapat membantu meningkatkan pedagogi saya sebagai seorang guru dalam membantu murid mahir dan matematik. Seterusnya, berdasarkan kajian tindakan yang telah dijalankan, dapat saya simpulkan, dapat saya buat refleksi bahawa kit bijak pecahan ini sangat efektif dalam membantu guru dan murid semasa PDPC melibatkan pecahan. Tambahan pula, dalam kit ini ada dibekalkan buku untuk murid membuat latihan. Bahan bantu mengajar yang menarik membantu guru menjelaskan konsep dengan lebih jelas lagi berbanding secara lisan dan teori sahaja. Seterusnya, refleksi saya dapati murid lebih bersemangat dan berlumba-lumba untuk menjawab dan menggunakan kit pecahan ini. Sangat menarik minat murid dalam matematik, murid tidak lagi bosan dan rasa sukar. Dan yang amat penting, kit pecahan ini dapat membantu meningkatkan kemahiran murid saya dalam penambahan dan penolakan pecahan. Baik rakan-rakan, jom kita budayakan kajian tindakan sebagai amalan terbaik meningkatkan kualiti guru. Sekian, terima kasih.